Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, kita kembali semula ke sesi video pembelajaran distance learning dan online class sains tingkatan 2 minggu ketiga bersama dengan Cikgu Fatin. Okey, seperti biasa, video ini perlu ditonton selama 15 minit. Okey. Jadi, minggu lepas kita dah habis belajar tentang bab 4 kesihatan manusia. Jadi, untuk video minggu ini, cikgu akan membincangkan tentang latihan dalam modul April dan akan highlightkan apa subtopik yang penting, apa ICC yang penting yang awak perlu ingatlah dalam bab ni. Okey. Kemudian setelah menonton video ini, bolehlah buat latihan online yang cikgu akan bagi link selama 30 minit. Sebarang pertanyaan bolehlah dikemukakan di WhatsApp. Jangan lupa like Facebook Master Max dan juga subscribe YouTube Master Max 2020. Okey, kita masih dalam bab 4 kesihatan manusia. Jadi, hari ini cikgu akan bincangkan tentang latihan-latihan dalam modul April bab 4 kesihatan manusia ni. Okey, get ready dengan modul masing-masing. Jadi, apa yang kita dah belajar dalam bab 4 ni? Okay. Siapa ingat? Jadi, kita belajar tentang penyakit. Penyakit terbahagi kepada dua, iaitu penyakit yang berjangkit dan juga penyakit yang tidak berjangkit. Jadi, kita pergi kepada penyakit tidak berjangkit dulu. Okay, jadi, penyakit tidak berjangkit ni adalah seperti contohnya penyakit disebabkan oleh faktor genetik. Okay. Dan juga faktor pemakanan. Contoh macam penyakit diabetes sebabkan makan makanan yang banyak gula berlebihan. Kemudian penyakit kardiovaskular, penyakit jantung. Lepas tu penyakit hypertension, penyakit obesiti. Jadi itu adalah penyakit yang tidak berjangkit. Dan satu adalah kanser. Kanser adalah penyakit yang disebabkan oleh mutasi jin dalam badan awak tu. Okey. Jadi, itu adalah penyakit tidak berjangkit. Kemudian kita belajar tentang penyakit berjangkit. Penyakit berjangkit ni ada banyak lah. Macam sekarang ni contoh coronavirus kan. Kemudian penyakit kurap, sesama, taun, denggi. Lepas tu kita belajar juga pula kaedah-kaedah penyebaran penyakit. Ada 4 kaedah. Iaitu melalui vektor, melalui medium air, udara dan juga sentuhan. Kemudian kita belajar tentang pertahanan badan. Apakah mekanisme pertahanan badan? Ada 3. Pertahanan yang pertama, pertahanan yang kedua, pertahanan yang ketiga. Kemudian jenis-jenis keimunan. Kita ada keimunan aktif dan juga keimunan pasif. Okey, kita tengok bagaimanakah penyakit berjangkit disebarkan. Melalui patogen. Patogen adalah organisma yang menyebabkan penyakit. Jadi, apa yang awak perlu ingat dalam bab ni adalah ni, patogen ni. Bagaimana penyakit disebarkan. Apakah contoh-contoh patogen tu? Ada virus. Jadi, awak kena tahu penyakit apa dibawa oleh virus apa. Bakteria pula, penyakit apa yang dibawa oleh bakteria. Biasanya bakteria ni dalam makanan lah. Okay. Kemudian protozoa, ulat dan cacing. Kemudian apakah faktor-faktor yang menyebabkan penyakit yang disebarkan? Jadi ni ada 4, iaitu melalui vektor, iaitu pembawa patogen, dan medium iaitu air, udara dan sentuhan. Okey, kita tengok latihan 3. Latihan 1 dan latihan 2 cikgu tak bincang sebab itu direct je, awak boleh rujuk nota dan cikgu tengok kebanyakan yang hantar jawapan kat cikgu pun dapat jawapan boleh jawab dengan betul. Okay, kita pergi kepada latihan 3. Kita ada situasi. Maya dijangkiti sesama di sekolah dan pulih selepas 1 minggu. 2 hari selepas pulih, ibu bapa dan adik dia pula yang kena jangkit sesama. Walau bagaimanapun, kakak Maya tetap sihat dan tidak dijangkiti. Okey, soalan pertama. Apakah patogen yang menyebabkan sesama? Jadi, untuk jawab soalan macam ni, awak kena kenal pasti apakah patogen tersebut. Jadi, kita dah belajar tadi kan? Ada virus, jenis bakteria, protozoa, kulat dan cacing. Jadi, awak kena tahulah sesama tu dibawa oleh apa? Demam bawa oleh virus. Okey, jadi jawapan dia adalah
virus. Awak jangan pula tulis influenza ke coronavirus ke apa. Sekarang ditanya patogen. Jenis ini patogen tu yang cikgu mention tadi. Okey. Okey, seterusnya. Bagaimanakah sesama menjangkiti maya di sekolah? Terangkan. Jadi, soalan ni awak boleh fikir dan fokus kepada 4 cara kaedah penyebaran tu. Kita ada melalui vektor, melalui sentuhan, melalui air ataupun udara. Jadi cara mudah untuk fikirlah, cuba fikir sesama tentulah disebarkan melalui apa? Melalui udara ataupun mungkin melalui sentuhan. Sentuhan tu patogen tu dah ada di tangan, awak salam kawan awak ke atau main kawan awak, terkena. Okey, tapi jawapan yang paling tepat adalah patogen disebarkan melalui jangkitan titisan daripada bersih atau batuk. Maksudnya jangkitan titisan ni jatuh dalam kategori mana? Kategori penyebaran medium melalui udara. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada berikan 2 cara maya boleh lakukan untuk mencegah sesama daripada berjangkit kepada ahli keluarganya. Jadi soalan ni fleksibel lah, awak boleh jawab mengikut apa jawapan yang awak rasa sesuai. Jadi cikgu bagi 3 contoh. Yang pertama, tutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk. Kemudian mencuci tangan dan muka dengan sabun dengan kerap. Dan mengurangkan kontak secara rapat dengan ahli keluarganya. Itu adalah basic lah untuk mencegah penyakit. Di mana-mana awak jawab ni adalah betul. Okey. Kemudian kita pergi kepada apakah makanan yang sesuai untuk dimakan ketika sesama untuk meningkatkan imun badan. Jadi yang ni awak kena berfikir sikit lah. Outside of the box. Tak ada dalam bab ni. Tapi awak pernah belajar bab pemakanan kan? Awak ingat tak? Apakah kelas-kelas makanan yang boleh berfungsi untuk apa-apa. Jadi untuk meningkatkan imun badan, kelas makanan yang awak perlu ambil adalah vitamin dan juga mineral. Jadi yang spesifiknya adalah makanan yang mengandungi vitamin C seperti buah oren. Okey. Jadi kita belajar ni semua berkait. Contoh macam bab 4 kesihatan manusia berkait dengan bab pemakanan, nutrisi, bab yang sebelum ni awak belajar. Okey. Okay, dan terakhir sekali, kita ada soalan, mengapakah kakak Maya tidak dijangkiti sama-sama? Okey, ni awak pun kena fikir kenapa. Ada 2 kemungkinan jawapan awak boleh jawab. Yang pertama, kakak Maya mempunyai sistem imun yang kuat. Jadi dia ada ketahanan badan yang kuat berbanding ahli keluarga yang lain. Ataupun awak boleh jawab, kakak Maya menjaga kebersihan diri dengan baik. Jadi awak boleh berkaitkan rapat dengan cara mencegah penyakit ni. Yang awak dah jawab kat atas, boleh jawab di bawah. Okey? Alright. Kemudian kita pergi kepada latihan 4. Berdasarkan perbualan di bawah, jawab soalan yang berikut. Tengok. Dia cakap, Linda, Nora menghidap kanser. Jauhkan diri daripada dia. Kanser boleh berjangkit. Jadi, adakah tanggapan Mary betul? Jadi kita belajar tadi kan apakah penyakit yang berjangkit, apakah penyakit tidak berjangkit. Jadi kanser adalah penyakit yang tidak berjangkit. Jadi tanggapan dia adalah salah kerana penyakit kanser adalah penyakit yang tidak boleh dijangkit. Okey, kemudian kita ada bagaimanakah penyakit kanser terjadi. Tadi cikgu cakap sikit. Jadi kanser terjadi apabila sel telah hilang kawalan mekanisme dan membiak dengan sendiri tanpa dapat dikawal oleh badan. Jadi benda ni adalah sebab penyakit genetik lah. Okey, kemudian kita pergi kepada bagaimanakah penyakit berjangkit berpindah kepada individu lain. Ini tadi kita belajar bagaimana kaedah penyebaran penyakit. Jadi awak boleh kaitkan dengan soalan ni. So, awak boleh jawab patogen daripada individu yang telah dijangkiti disebarkan. Mesti sebut perkataan ni kepada individu yang lain melalui medium atau vektor. Medium ada 3 tadilah. Air, udara dan sentuhan dan juga vektor. Vektor ni adalah haiwan yang membawa patogen. Okey. Okay, nyatakan 3 contoh patogen yang memerlukan vektor seperti haiwan untuk menyebarkan penyakit. Jadi cikgu kata, jawapan rujuk modul di muka surat 11. Jadi awak tengok modul awak, modul April tu, cikgu dah listkan apakah vektor haiwan yang memindahkan patogen. Jadi tengoklah. Jadi jadual ni penting sebab soalan objektif akan keluar.
Okey, seterusnya latihan 5. Doktor menggalakkan ibu untuk menyusukan anak kerana susu ibu mengandungi antibodi yang dapat membantu melindungi bayi daripada jangkitan penyakit. Sekarang kita masuk kepada sistem pertahanan badan iaitu tentang keimunan. Okay. Apakah yang dimaksudkan dengan antibodi? Antibodi adalah protein yang dihasilkan oleh sel darah putih untuk melawan antigen. Jadi awak kena jawab. Protein yang dihasilkan oleh sel darah putih untuk melawan antigen. Okey, antibodi ni dihasilkan dalam sistem pertahanan yang keberapa? Kita dah belajar kan hari tu kan? Minggu lepas. Ada 3. Pertama, kedua dan ketiga. Jadi yang pertama tu kulit, kedua melalui fagositosis, ketiga ni di antibody iaitu protein dihasilkan oleh sel darah putih untuk melawan antigen. Ini adalah sistem pertahanan badan yang ketiga. Okay, kemudian kita ada soalan. Keimunan yang diperolehi oleh bayi daripada susu ibu dikelaskan sebagai keimunan pasif. Jelaskan mengapa. Okey, jadi kenapa dia dikatakan keimunan pasif? Kerana antibody yang dihasilkan di dalam bayi diperolehi daripada sumber luar. Jadi awak cuba rujuk kepada graf yang kita belajar ni kejap. Okey. Kita dah ni. Okey, kita tengok graf ni. Jadi kita ada 4 jenis keimunan yang terbahagi kepada 2 iaitu aktif dan pasif. Ada pasif semula jadi dan pasif buatan. Jadi susu ibu di dalam pasif semula jadi. Anak mendapat antibodi daripada susu ibu yang melintasi dinding plasenta. Jadi ianya bersifat sementara. Okey, kalau awak tengok graf keimunan pasif semula jadi ni, dia akan naik, maksudnya pasif, kemudian dia akan mendatar je, lama-lama dia akan drop. Maksudnya antibodi yang dapat daripada susu ibu ni bersifat sementara sahaja untuk bayi tersebut. Okey. Jadi sebab itu jawapan bagi soalan B ni, kenapa dipanggil keimunan pasif? Kerana antibodi yang dihasilkan adalah daripada sumber luar yang bersifat sementara. Okay, kemudian walaupun bayi mempunyai antibodi dia sendiri, mengapakah bayi masih perlu mengambil imunisasi? Jadi tadi kan cikgu cakap susu ibu ni bersifat sementara. Jadi awak boleh kata antibodi dalam bayi bukan dihasilkan sendiri dan diperolehi daripada sumber luar. Jadi dia dapat antibodi daripada susu ibu, daripada ibu dia masa dia mengandung. Seperti contoh seperti susu ibu yang bersifat sementara, dan juga ketika mengandung, ketika seorang ibu tu mengandung, dia ada bagi sikit antibodi dia kepada anak dia masa dalam perut. Jadi ianya tidak dihasilkan sendiri, maka imunisasi adalah perlu supaya meningkatkan imuniti bayi tersebut. Jadi seorang tu perlu sendiri menghasilkan antibodi, tak boleh berharap kepada sumber luar. Okey? Jadi macam ni cara awak untuk menjawab. Okey, jadi nyatakan perbezaan keimunan yang diperolehi daripada susu ibu dengan yang diperolehi daripada imunisasi. Jadi bila ditanya tentang perbezaan, awak kena bandingkan susu ibu dan juga imunisasi. Jadi kita tengok. Yang pertama, keimunan yang diperolehi daripada susu ibu bersifat sementara, manakala keimunan yang diperolehi daripada imunisasi adalah berpanjangan. Jadi awak kena rujuk kepada graf yang cikgu tunjukkan tadi. Graf keimunan tu adalah penting supaya awak tahu apakah perbezaan antara keimunan pasif dan aktif, pasif semula jadi dengan pasif buatan, dan aktif semula jadi dengan aktif buatan. Okey. Okey. Kemudian apakah yang terkandung dalam vaksin? Vaksin mengandungi antigen yang diperolehi daripada virus atau bakteria yang dilemahkan atau dimatikan. Jadi untuk kita develop antibodi yang kuat daripada serangan penyakit tersebut, vaksin ni akan disuntik dalam badan supaya dapat trigger, dapat membuatkan badan kita alert ada benda asing lain, dia akan lawan. Jadi lama-lama dia akan build antibodi tersendiri. Okey. Okay, kita bagi kepada
Latihan seterusnya, latihan 6. Radar menunjukkan lapisan kulit. Ini adalah sistem pertahanan yang keberapa? Yang pertama. Nampak kita ada pertama, kedua dan ketiga. Okey. Jadi, soalan pertama. Apakah yang dirembeskan di kelenjar X dan di kelenjar Y? Kita nampak X ni adalah peluh dan Y ni adalah sebum. Okey. Bagaimanakah kulit menghalang patogen daripada memasuki badan? Lapisan kulit yang liat adalah sukar untuk ditembusi mikroorganisma. Kemudian kulit juga merembeskan peluh dan sebum yang memusnahkan sesetengah mikroorganisma. Okey. Kemudian C. Apabila pemecahan berlaku pada kulit, bagaimanakah barisan pertahanan kedua menghalang serangan patogen? Apakah maksud pemecahan? Okey, pemecahan ni maksudnya kulit kita tu luka. Kulit kita ada bukaan. Maksudnya kulit kita liat, mikroorganisma tak akan boleh tembus kalau tak ada luka ke tak ada apa. Sebab tu bila kita luka, kita jatuh, kita kena cuci luka tu supaya luka kita tak menjadi lebih teruk. Okey. Dengan cara sel darah putih membunuh patogen melalui tindakan fagositosis. Ini adalah barisan pertahanan kedua. Atas tadi pertama, ini adalah kedua. Kemudian bagaimanakah pemecahan kulit berlaku? Bisa cikgu cakap, pemecahan kulit berlaku disebabkan oleh luka atau kecederaan fizikal. Okey, kemudian kita ada rongga hidung. Rongga hidung ialah pembukaan yang menghala terus ke paru. Bagaimanakah rongga hidung mencegah mikroorganisma memasuki paru? Ini cikgu dah explain kan minggu lepas. Bulu hidung awak akan menapis mikroorganisma yang kemudian diperangkap oleh lapisan mucus. Sebab tu awak bersin, keluarkan cair bila awak bersin. Inilah dia. Okay. Kemudian sistem keimunan badan ialah sebahagian dari barisan pertahanan ketiga. Apakah yang dihasilkan? Okay. Yang dihasilkan adalah antibody. Nyatakan dua cara meningkatkan sistem keimunan badan terhadap penyakit seperti tuberkulosis. Okay, tuberkulosis ni adalah apa? Batuk kering. Penyakit batuk kering. Jadi, melalui apa? Vaksinasi. Cucuk vaksin supaya tingkatkan lagi keimunan badan terhadap penyakit tersebut. Lepas tu mengamalkan gaya hidup yang sihat, jaga kebersihan, mengekalkan diet yang sihat. Okay, ni awak boleh salin lah daripada nota jawapan dia. Okay. Alright. Kemudian, ini latihan 7 ni berdasarkan graf. Apakah yang terkandung dalam vaksin? Ni awak boleh tengok dalam nota. Apakah jenis imuniti yang diperolehi? Okay, jadi awak kena hafal lah 4 bentuk graf tu. Yang kita belajar. Ni. Ada aktif semula jadi, aktif buatan. Graf dia macam mana? Graf macam mana? Semula jadi. Pasti semula jadi. Pasti buatan. Okay. Okay. Jadi, mengapakah dos, ni penting mengapakah dos kedua diberikan kepada seorang selepas dos pertama? Untuk meningkatkan pengeluaran antibody. Nampak tak? Dos pertama, kemudian dos kedua. Dos pertama naik sikit, dos kedua dia akan leap. Akan meningkatkan pengeluaran antibody sehingga badan imun kepada penyakit. Bila badan dah imun, dia akan statik lah. Data. Jadi, kalau ada serangan penyakit, badan dapat melawan. Jadi, faedah imunisasi ni adalah untuk apa? Mengawal penyakit berjangkit dan mencegah wabak dan mengurangkan kadar kematian. Setengah penyakit boleh bawa kematian. Okey, apakah beza antara antiserum dan vaksin? Antiserum, cikgu dah explain dah minggu lepas. Contoh kalau awak kena batuk ular, awak nak dapatkan cepat untuk sembuh, awak dicucuk antiserum. Antiserum adalah cecair darah jernih yang mengandungi antibody. Manakala vaksin adalah patogen yang mati atau dilemahkan. Ini adalah definisi dia lah. Kemudian antiserum memberi keimunan yang segera. Maksudnya bila awak terkena sengat ataupun terkena batuk, dia akan rawat awak dengan segera. Tetapi bersifat sementara. Maksudnya lepas dah habis, penyakit tu habis lah. Manakala vaksin ni memberi keimunan yang berpanjangan. Maksudnya bila awak dah kena penyakit tu sekali, katakan awak kena lagi, badan masih boleh lawan sebab ada keimunan ini. Okey. Okey, itu saja setakat ni kita bincang latihan pada habis. Setelah tonton video ni, bolehlah buat latihan online melalui link yang cikgu akan berikan. Sebarang pertanyaan boleh tanya di WhatsApp. Kita jumpa minggu depan. Bye!